Yang Amat Telok Kintan, selepas itu Yang Amat Kulakrai, dan saya minta Menteri menjawab selepas itu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Mengenai apa yang ingin saya sentuh, beberapa isu di sini. Yang pertama, adakah kita boleh buat pindaan juga kepada akta pengangkutan ini, di mana dalam kes-kes kereta curi yang dirampas oleh JPJ di bawah akta pengangkutan itu, apakah remedi untuk pengguna atau pembeli atau pemunya kereta yang keretanya dirampas? Sebab apa yang berlaku sekarang adalah selepas JPJ rampas kereta itu disimpan di bengkel atau gudang di JPJ, sehingga tiada apa-apa tindakan selanjutnya diambil. Jadi apabila seorang itu kehilangan kereta yang disyaki dicuri, tetapi orang yang beli kereta itu tidak tahu status kereta itu, mereka dimangsakan sehingga JPJ tidak memberi pulangkan kereta itu ataupun jual kereta itu seperti peruntukan di bawah akta JPJ itu. Saya rasa ini amat tidak adil, sebab membiar saja mangsa yang tidak pada dahulunya tahu bahawa kereta itu adalah kereta curi. Sebab apabila kereta itu dibeli oleh mangsa itu, satu semakan dibuat di Jabatan Pengangkutan Jalan yang memberi satu clearance bahawa kereta itu ada geran yang sah. Tetapi apabila kereta itu digunakan beberapa tahun, tiba-tiba kereta itu akan ada kemungkinan dirampas oleh JPJ atau pihak polis. Saya rasa ini perlu dikaji dan peruntukan-peruntukan harus diadakan untuk mengelakkan situasi seperti ini. Yang kedua, saya juga pohon jika kementerian boleh mengambil pandangan serius terhadap kemalangan jalan raya yang semakin hari semakin meningkat. Apa kata jika kita ikut polisi insurance no fault liability, di mana kita tengok tiap-tiap kali satu kemalangan kecil pun berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur, ia mengakibatkan sesakan jalan raya untuk berkilometer-kilometer. Jadi jika kita ada no fault policy seperti yang diamalkan seperti di Sweden, di mana apabila satu kemalangan berlaku, pihak-pihak yang terlibat diperlukan terus mengedarkan ataupun mengeluarkan kereta masing-masing dan terus membuat laporan polis dan buat tuntutan terus kepada syarikat insurans, di mana syarikat insurans tidak akan membuat penyiasatan untuk mendapat tahu siapa yang menanggung liability atau tanggungan. Syarikat insurans harus membayar kepada orang yang mengalami kerugian akibat kemalangan itu. Di aspek ini kita dapat elakkan sesakan jalan raya yang tanpa kemalangan pun sudah teruk tiap-tiap kali kita tengok di bandaraya kita. Jadi kita boleh kurangkan sesakan jalan raya dengan no fault policy ini. Saya juga berpendapat sama dengan rakan-rakan saya, di mana orang-orang yang tidak bayar saman di blacklist. Saya rasa kementerian boleh menetapkan satu tempoh masa di mana apabila seorang dikeluarkan saman, dalam masa 3 bulan kalau saman itu tidak diselesaikan, mereka dihadapkan ke mahkamah untuk keputusan. Apa yang berlaku sekarang adalah selepas 1 tahun ataupun dekat 1 tahun lebih, tiba-tiba mereka ni disenarai hitamkan, dan apabila mereka pergi untuk membaharui lesen road tax, cukai jalan, mereka dilarang untuk membaharuinya. Saya rasa ini tidak adil sekali, sebab pihak JPJ atau polis tidak boleh memain peranan hakim atau mahkamah di sini. Untuk mendapati seseorang itu salah, hanya mahkamah boleh main peranan itu. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat
adakah Yang Berhormat sedar bahawa adakah Yang Berhormat telah terima aduan bahawa kadang-kala itu kuasa untuk mengeluarkan saman telah digunakan oleh penguatkuasa sebagai satu alat untuk mendapat rasuah. Dan saya ada terima aduan bahawa oleh kerana itu pemandu lori, mereka tak sudi bayar rasuah, mereka diisu saman. Dan ketiga, mereka semua pemandu lori kena isu saman. Dan semua 3 kes itu saya tolong mereka untuk fight in court. Dan kesemua kes itu tak ada prima facie case. Setuju tak Yang Berhormat? Itu kuasa untuk blacklistkan itu outstanding cases ini telah disalahgunakan dan akan terus disalahgunakan kalau polisi blacklistkan itu kereta pemandu kereta itu diteruskan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju sebab ini salah guna kuasa. Memang kita tahu indeks rasuah oleh JPJ dan juga polis amat tinggi. Tapi saya tidak setuju, saya tidak berpendapat bahawa semua pegawai JPJ atau polis terlibat dalam rasuah. Saya percaya ada ramai pegawai yang tidak terlibat dalam rasuah. Tapi ini ada ruang untuk penglibatan rasuah. Saya fikir kalau seseorang itu didapati salah di jalan raya, pihak berkuasa iaitu polis atau JPJ terus saman sama dia, tidak perlu fikir berbicara dengan dia lama-lama. Come to the point, sir, you have created an offence, you have done an offence, can I see your license, and straight away summon him. Tidak perlu bicara dengan izin. Jadi saya amat saya tidak setuju dengan cara blacklist ini, sebab itu adalah tugas mahkamah dan hakim di mahkamah. Tetapi apa yang sedih sekali sekarang ini melalui blacklist ini, orang yang salah atau tidak salah didapati salah tanpa pembelaannya dipanggil di mahkamah. Dan baru-baru ini di parlimen pun saya amat sedih, orang yang tertuduh didapati salah tanpa pembelaannya dipanggil. Jadi saya rasa amat sedih lah, Datuk Yang di-Pertua. Where are we heading to dengan izin? Di mahkamah pun usurpation of the powers of the courts dibuat oleh pihak JPJ. Di parlimen pun kita tidak dapat keadilan. Saya pun takut nak bahas, nanti dituduh, nanti dinafikan untuk membela diri sendiri. Ya, habiskan Yang Amat. Oh, saya rasa Datuk Yang di-Pertua tak suka saya sentuh sebagai Yang Amat, sebab parlimen. Jangan ada salah sangka macam tu. Everybody was given 5 minutes. Tapi Yang Amat dah 6 minit, tapi saya biar Yang Amat. You don't have to ada sangka buruk terhadap saya, Amat. Okey, itu saja. Apa yang saya pohon, Datuk Yang di-Pertua, keadilan itu mesti ditegakkan bukan saja di mahkamah ataupun oleh badan-badan berkuasa kementerian. Saya juga pohon keadilan itu ditegakkan di parlimen juga. Sekian, terima kasih. Yang Amat Kulakrai.